Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berselawat ke atas Nabi ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
salawatullah alaika. Okey, sama-sama ramai-ramai ya sahabat-sahabat berselawat ke atas Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, subhanallah, selamat pagi Isnin yang ceria pada tahun yang baru 1444 Hijrah. Hari ini merupakan berapa Muharram hari ini? Ini berapa Muharram sahabat-sahabat? Hari ini 3 Muharram. Masya Allah. Hari Sabtu 1 Muharram, hari Ahad 2 Muharram dan hari ini adalah 3 Muharram. Selamat tahun baru 1444. InsyaAllah mudah ingat ya. Tahun Hijrah 1444. 1444. Maksudnya pada 1444 tahun yang lepas berlakunya peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat daripada Mekah ke Madinah. Subhanallah. Tarikh hijrah Nabi diambil sebagai permulaan tarikh Islam. Subhanallah. Dan siapakah yang memulakan penulisan tarikh ataupun catatan sejarah berdasarkan tarikh? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jika sebelum itu catatannya adalah berdasarkan tahun kenabian ataupun setiap tahun ada nama tahun. Kita pernah dengar kan Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Sebab tahun itu ada peristiwa tentera Abrahah, seorang raja yang ingin menguasai kepimpinan, menguasai sistem politik masa itu. Abrahah ni seorang raja ataupun pemimpin ni, dia macam pelik dan dia geram, dia marah. Kenapalah manusia saat itu daripada seluruh pelosok dunia, yang susah ataupun yang senang, yang sihat ataupun sakit, setiap tahun ataupun sepanjang masa ke semasa, sentiasa mengunjungi Kaabah, sebuah tempat ibadah yang usang, tempat ibadah yang sudah lama, berusia beratus tahun dah daripada Nabi Ibrahim AS. Lalu Abraham ni dia buat satu istana yang begitu indah, begitu cantik, supaya manusia cenderung untuk pergi ke tempat rumah ibadah yang dia buat. Namun setelah itu tetap tidak boleh mengalahkan bagaimana ramainya manusia masih lagi menuju ke Kaabah. Binaan Kaabah very simple, petak macam tu. Dan sebelum zaman sekarang, Kaabah lagilah kurang indah dari sudut fizikalnya berbanding sekarang. Tak seperti mana sekarang. Kaabah ketika itu hanya petak ringkas batu bata yang telah usang. Tetapi manusia zaman berzaman masih menjadikan Kaabah sebagai tempat ibadah utama. Daripada jauh, daripada dekat dan sebagainya. Walaupun kita tahu ketika itu Kaabah telah disalahgunakan. Telah dibina berhala-berhala sekeliling Kaabah. Menjadi tempat khurafat dan sebagainya. Dan pada tahun tersebutlah tentera bergajah Abrahah dengan rasa marah dan benci nekat untuk meruntuhkan Kaabah. Nekat untuk meruntuhkan Kaabah. Lalu mereka datang dengan tentera bergajah dan kita tahu apa peristiwa yang berlaku, dan pada tahun itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Itu yang kita kata Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Tahun peristiwa bergajah daripada tentera Abrahah. Ya, ketika saat nak menentukan bilakah tarikh Islam ataupun tarikh hijrah nak dimulakan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang memulakan penulisan tarikh. Kalau sebelum itu tahun ini tahun apa, ketika Nabi dilantik menjadi Nabi, peristiwa sejarah dicatat sebagai tahun pertama kenabian apa yang berlaku, tahun kedua kenabian apa yang berlaku. Tetapi saat Sayyidina Umar telah banyak membuat urusan dakwah dan mengembangkan lagi wilayah kekuasaan umat Islam, banyak berutus-utus surat
dengan raja-raja, dengan pembesar-pembesar dunia. Lalu ketika itu Sayyidina Umar berfikir, kita perlu ada tarikh. Perlu ada tarikh. Kita fahamlah tarikh ya. Kita perlu ada kalendar untuk buat catatan pada surat terutamanya. Subhanallah, lalu dicadangkan. Dibincang dengan para sahabat. Kita nak mulakan tarikh Islam ini daripada peristiwa apa? Ada yang cadang daripada tahun Nabi lahir. Ada yang cadang start daripada Nabi dilantik menjadi Nabi. Ada yang cadang pelbagai cadangan. Akhirnya cadangan yang diterima adalah catatan peristiwa ataupun catatan sejarah ataupun tarikh ataupun kalender Islam bermula daripada peristiwa hijrah. Jadi bila kita sebut 1444 tahun, bermaksud 1444 tahun yang lepas berlakunya peristiwa besar yang telah mengubah bukan sekadar kepada Islam tetapi seluruh politik dunia ketika itu telah mengubah bangsa Arab dan telah mengubah seluruh dunia. Seluruh dunia. Sistem seluruh dunia diubah. Jika sebelum Nabi Muhammad SAW mengubah sistem yang berada di Madinah, yang berada di Mekah, yang sebelum itu menindas wanita, yang sebelum itu perniagaan dilakukan dengan riba, yang sebelum itu penindasan terhadap hamba-hamba abdi. Banyak sebenarnya perubahan politik yang dilakukan oleh Rasulullah. Perubahan sistem kehidupan, perubahan sistem muamalat, sistem ekonomi, sistem perniagaan. Subhanallah, kota Madinah yang kecil itu telah mengubah sistem kehidupan manusia. Masya Allah, sebab itu hijrah ada satu peristiwa yang sangat besar. Akhirnya dipilih sebagai permulaan catatan tahun pertama Islam yang dinamakan tahun hijrah. Peristiwa hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Alhamdulillah. Kan boleh faham sesuatu kan? Mungkin ada orang tanya, kenapa nama tahun hijrah? Kan kenapa bagi tahu hijrah? Oh, lepas tu bila tahu hijrah je, awal ma'al hijrah je cerita pasal hijrah Nabi. Itulah kaitannya, muslimin muslimat. Alhamdulillah, suara saya dah semakin baik. Alhamdulillah. Kesihatan pun juga semakin baik, tenaga juga semakin baik. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Masya Allah. Kita dah mulakan dengan bagi salam. Kemudian kita dah mulakan dengan selawat. Jadi sekarang, seperti biasa, kita akan mulakan dengan bacaan pagi kita. Al-Fatihah, 10 ayat awal, 10 ayat akhir dan juga Asma'ul Husna. Alhamdulillah. Semua dah sedia ya? Sahabat-sahabat di FB, di IG, di TikTok. IG datang ke FB ya. Di TikTok, Masya Allah, sekarang ni lebih kurang dalam 5,000 lebih. Jadi kita harap lebih ramai yang datang untuk hadir sama-sama. Masya Allah, sahabat-sahabat di FB boleh sebarkan live ni melalui tekan butang share, sama juga di TikTok. Sedia? Okey, sedia. Okey, ada yang dah bagi kalau di TikTok tu kereta api macam okey, ada pada Singapura. Anda hadir daripada mana ni sahabat-sahabat? Saya tengok di FB ya, komen sahabat-sahabat di FB, boleh ya tinggalkan komen. Apa khabar semua? Anda hadir daripada mana? Ada Rohani Kak Ani, Rosna Aziz, Sania Hamdan, Refika Fitri, Ji Najib, Isma Rahman, Juju Alia, Noriza, Asmah Sanara, Hamsiah Abron, Samrah Muhammad Zain, Ida Suhana, Isma Rahman. Yang bagi star, awal-awal lagi banyak yang bagi star. Terima kasih banyak. Mohini Mohar, Nur Hasimah. Abraham marah kepada orang berkunjung. Kaabah sangat marah dan dibuatlah bangunan yang cantik supaya ya betul. Titrawasi Ardenis, Sila Roslan, Halipah Hadin, Nur Ashimah, Nik Zai, Surina Muhammad, Azimah Abdul Latif, Ida Ruzani. Terima kasih ya sahabat-sahabat, sangat suka tuliskan komen-komen. Saya kan kalau habis live tu tengok komen-komen yang sahabat-sahabat tulis, rasa macam meriah dan mesranya kalian ni. Tengku Nurhamia, Rohana, Nur Zaida, Mimi, Liza, Alhamdulillah, Fauzia Abidin, Adriana, Nolia, Nolela Lela, Madi Bakar, Siti Manila, Rohania, Ali, Zai Zamri dan ramai lagi, Mas Rijun. Sahabat-sahabat, Masya Allah. Kita tengok hari ni tajuk apa, nanti kita umumkan. Suzlin, Kemaman, Azlin, Husna Tengku, Nurul, Rosliana, Kila, Azliana, Abang Hadi,
Nur Hazlina daripada Kuching, ramai banyaklah kan. Buhairah Ibrahim, Jamilah, Farzana Sedap nama Buhairah, Wati, Siti Ayu Ain, Suhaini, Suryati, Ella. Nanti kita sambung balik Kamil Haji Saleh nama-nama untuk disebutkan nama-nama. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, meriah tu di TikTok nampak tu macam-macam emoji diberikan. Setiap emoji bunga lah, itu inilah tu sebenarnya memang harga-harga yang agak tinggi tu. Okey, sahabat DFB, terima kasih yang menyumbang daripada awal. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, jom kita mulakan. Al-Fatihah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi merupakan bacaan doa ataupun perkataan Ashabul Kahfi. Ashab maksudnya adalah sahabat ataupun ashab juga dalam kisah Ashabul Kahfi ini boleh dipanggil sebagai penghuni. Kahfi adalah gua Al-Kahfi. Subhanallah, Ashabul Kahfi penghuni gua ataupun sahabat kepada gua. Mereka mendiami dan tidur dalam gua ini lebih daripada 300 tahun disebut di dalam ayat yang seterusnya. Dan kisah ini tidak ada keraguan sedikit pun kerana ia memang dicatat di dalam surah Al-Kahfi daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian, setiap hari kita berhadapan dengan sesuatu perkara yang melibatkan keputusan, yang melibatkan tindakan. Walaupun keputusan-keputusan kecil, contohnya kat mana kita nak makan, kan? Kat mana kita nak pergi membeli. Keputusan-keputusan kecil, contohnya nak dalam mesyuarat, banyaklah perkara. Kadang keputusan kita nak masak apa, kita fikir juga kan. Ini nak masak apa, sekian. Banyaklah perkara, muslimin muslimat. Pasal sukan anak, pasal macam-macam. Daripada keputusan kecil sampai keputusan besar.
Masya Allah, semalam kami ni nak cari makan tengah hari kan. Rasa macam susahnya nak cari kedai. Lepas tu adalah kami pergi ke Melaka, Masya Allah. Lepas tu adalah kita tengok jam, lepas tu sekian-sekian berhenti, tak jadi makan, tak jadi. Lepas tu Masya Allah, saya selalu pesan pada dalam live kan, kalau kita nak cari kedai makan contohnya, nak buat apalah perkara-perkara. Kedai makan perkara besar, bukan perkara kecil. Sebab kita bukan kenal kan kedai makan. Kita bukan tahu. Kita takkan nak tanya dia orang beli makan sumber daging tu halal ke tidak. Jadi pemilihan kedai makan adalah perkara besar bagi kami. Bagi saya sendiri dan bagi kami suami isteri. Sebab ia melibatkan makanan yang nak masuk dalam badan. Dan ia akan jadi darah daging. Nabi SAW bersabda, kullulah min nabatin min haram fannaru aula bih. Itu hadis Nabi ya. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih utama untuk membakarnya. Jadi ia adalah perkara yang besar. Jadi bila kita bermusafir, kita tak kenal ini kedai siapa punya, bagaimana tukang masak, bagaimana pemilik kedai amanah ke tidak. Tapi antara doa yang dibaca bila nak buat pemilihan tu, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami min ladunka, daripada sisimu, rahmatmu. Rahmat saya dah sebut selalu. Rahmat ni luas maksudnya. Pertolongan Allah, petunjuk daripada Allah, rizki daripada Allah, kasih sayang daripada Allah, perlindungan daripada Allah, kesihatan daripada Allah. Rahmat itu merangkumi semua yang kita perlu dan semua yang kita mahu. Sambungan doa itu, wahayyi lana min amrina rasyada. Hayyi lana, sempurnakanlah bagi kami dalam urusan kami petunjukmu yang jelas. Minta dengan Allah, baca dengan yakin dalam hati. Lepas tu Masya Allah, kita pun nampak satu kedai tak apalah depan lagi, satu kedai depan lagi. Maksudnya ada waktunya Allah tidak mempermudahkan kita untuk terus berhenti. Lepas tu ada satu kedai, suami nampak, kita tak pernah pergi kan, cik suami kata, okay, kita berhenti kat situ lah. Dia kena U-turn balik, parking pula jauh pula, tak boleh nak depan kedai, berbukit sikit, parking jauh, dengan tengah hari panas, dah lapar dah semua ni, dengan ada anak yang tidur. Tapi bila sampai ke kedai tu, saya rasa Alhamdulillah Allah benar-benar membawakan kepada sebuah kedai yang saya sangat tenang. Masya Allah, ini bukan nak judge orang-orang yang sebaliknya. Cuma saya nak cerita apa yang berlaku. Saya kata Alhamdulillah Allah bawakan saya ke kedai ni. Dengan pakaian wanita di situ menutup aurat dengan sempurna. Bukan sekadar pakai tudung ambil syarat. Tapi pakai tudung yang labuh. Bahkan ada waitersnya yang pakai niqab. Kan subhanallah, lepas tu dengan bersih. Dengan suasana kedai tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Kan, dengan semula yang masak, bertudung yang labuh, menutupi dada, pakai sokai. Saya kata, ya Allah, saya terus doakan moga diberkati Allah sekian-sekian. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita bukan judge. Okey, yang gini-gini, yang pakai rantai begini, nanti dia ni. Subhanallah, kita bukan menghukum sesiapa. Kita hanya menjaga diri kita. Dan bagaimana kita nak jaga sumber makanan kita? Kita terpaksa memilih untuk menilai daripada zahir. Nahnu nahkum bizawahir. Kita hanya menghukum daripada zahir. Kita tak tahu hati manusia. Tapi daripada zahir itulah kita buat penilaian. InsyaAllah jika dia orang yang amanah dengan perintah Allah, dia orang yang menjaga, maka dia juga menjaga sesuatu yang kita tidak nampak. Dia juga menjaga sumber ayam yang dia beli, sumber daging yang dia beli, sumber bahan-bahan makanan. Tidak ada daripada sumber yang diragui ataupun sumber yang haram. Masya Allah, Allahu Akbar. Sesimpel itu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itulah setiap hari kita sebenarnya kena beramal dengan doa ni. Saya selalu ulang dalam live kuliah Riyadhus Salihin. Orang dah selalu dengar kata Ustazah Syed ulang yang sama. Tapi kita kena faham, setiap hari ada sahaja yang akan baru mendengar. Baru dengar. Sama juga tuan-puan sekalian. Kami 2 hari, Sabtu Ahad, baru ni pergi bercuti. Bawa anak-anak pergi berjalan. Dah lama kan? Itu tinggal anak lama. Masa nak memilih hotel ataupun resort atau tempat nak pergi, memang baca doa dulu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina, wahai Tuhan kami, atina. Kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu. Wahai lana, sempurnakanlah bagi kami min amrina rasyada. Kalau tuan-puan tak ingat doa ni masa nak baca, Google saja. Semua ada smartphone kan? Semua smartphone. Google saja. Cari 10 ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Ataupun cari doa Ashabul Kahfi. Akan keluar ayat ni. Subhanallah. Sesimpel itu saja di hujung jari. Nak atau tidak sahaja. Tidak ada alasan. Allah bawakan kami setelah hotel tu tak jadi. Minta staf cari tak jumpa. Sebab penuh. Sekian-sekian. Sebab saya ada syarat-syarat saya. Nak tempat pergi berjalan hotel ni macam mana. Yang privacy sikit. Yang begitu begini. Complicated sikit. Akhirnya subhanallah. Tempat yang kami pergi ni. Daripada asal saya call. Dia kata penuh. Sampai dia call balik saya. Sampai nak juga pergi. Sampai. Tapi bila di hujung nak balik dah, Allah beri saya satu hikmah yang besar. Kenapa Allah sampaikan saya ke resort tersebut? Kenapa? Nanti saya akan cerita selepas ini. Dan sampai saya menangis. Subhanallah, satu kisah yang sangat hebat dan sangat istimewa. Kenapa Allah bawa saya pergi, cakap ni dah sebab. Kenapa Allah bawa saya pergi ke resort tersebut? Setelah 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad. Bila Ahad tengah hari itu, saya nak balik, saya berjumpa dengan salah seorang pekerja di situ. Non-Muslim, Kristian. Bagaimana saat kali pertama dia jumpa saya, dia menangis. Dia macam terkejut. Hari pertama, masa mula-mula kita check in. Saya terkejut sebab dia free hair dengan rambut color, free hair blonde, semua. Lepas tu bila dia tengok, Ustazah. Dia macam, Ustazah. Ya Allah, Ustazah. Dia tak sebut Ya Allah sebab dia bukan Islam. Ustazah ke? Ustazah. Lepas tu dia panggil kawan-kawan dia. Ini saya suka sama Ustazah ini. Saya suka. Saya pun tanya, kamu Muslim? Saya non-Muslim. Saya Kristian. Tapi saya selalu ikut Ustazah. Saya selalu follow. Masa tu saya tak dapat nak borak panjang. Tapi nampak dia menangis. Dia kata, saya excited saya dapat jumpa Ustazah. Kata-kata ni saya ingat. Dia kata, saya excited dapat jumpa Ustazah. Ustazah idola saya. Dia sebut macam tu. Saya kata, saya idola kamu. Lepas tu dia kata, tak apa Ustazah, nanti kita jumpa lagi. Saya ada kerja. Lepas tu, Masya Allah, Allahu Akbar, saya akan cerita sebenarnya apa yang berlaku kepada dirinya. Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, rugi kita ada Allah yang maha hebat. Rugi kita ada Allah yang maha berkuasa segala sesuatu. Rugi kita ada Allah yang sangat sayangkan kita. Tetapi untuk kita buat sesuatu, kita tak minta petunjuk dan pertolongannya. Sebab apabila Allah beri kita petunjuk dan Allah beri kita pertolongannya, segala urusan kita akan dipermudahkan dan kita akan buat keputusan yang tepat, langkah-langkah yang tepat. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah tahu apa yang berlaku sebelum, Allah tahu apa yang berlaku akan datang. Dan Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Walaupun kita rasa kita paling tahu apa yang terbaik untuk anak-anak, apa yang terbaik untuk keluarga, apa yang terbaik untuk syarikat, apa yang terbaik sekian-sekian. Tetapi pengetahuan kita sangat terbatas, sangat sedikit. Kita sangat jahil dengan dosa yang begitu banyak. Subhanallah. Jadi, muslimin muslimat, walaupun yang dah selalu dengar ataupun yang kali pertama dengar, amalkanlah ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Dan ini juga jawapan kepada siapa yang bertanya. Ramai yang, yelah, orang-orang muda suka tanya, Ustazah, kenapa 10 ayat awal tu Nabi suruh? Itu hadis yang sahih ya, perintah Nabi. Subhanallah, Nabi memerintahkan, Nabi suruh, Nabi menggalakkan kita. Nabi kata barang siapa yang menghafal, membaca, beramal, subhanallah, dengan 10 ayat awal surah Al-Kahfi, maka ia akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Subhanallah, fitnah Dajjal. Jadi bila alim ulama kaji kenapa 10 ayat awal dan 10 ayat akhir ini dikaitkan dengan selamat daripada fitnah Dajjal, dan itu keduanya daripada hadis yang sahih. Jadi ini dia antara rahsianya adalah terletak juga pada ayat yang ke-10 ini, iaitu Ashabul Kahfi saat dia nak selamatkan akidahnya, selamatkan dirinya daripada pemerintah yang zalim, raja yang dinamakan, yang menurut riwayat namanya Raja Dicyanus. Lalu Allah berikan mereka ilham menuju ke sebuah gua, dan di situlah Allah menjaga mereka 300
tahun lebih dalam keadaan tidur, tanpa makan, tanpa bangun. Subhanallah. Dan Allah membolak-balikkan tubuh badan mereka supaya tidak mereput. Subhanallah. Jadi jika begitu Allah boleh buat tanpa makan, tanpa apa 300 tahun lebih, apa sangat dengan urusan harian kita? Apa sangat dengan urusan anak-anak kita? Sebab itulah kalau kita rasa kenapa urusan kita tunggang langgang, cacah mebah, soalan itu terbalik semula kepada kita. Kemungkinan besar selama kita hidup, kita kurang meminta dan bergantung kepada Allah. Kurang memohon petunjuk daripada Allah. Jadi, ini doanya. Alhamdulillah, muslimin muslimat. Nanti kita akan sambung kisah wanita tersebut. Saya beri nama, nak bagi nama apa? Bukan nama sebenar. Saya tak boleh sebut nama sebenar. Bukan nama sebenar. Christian pula. Christine. Nama apa ya? Angelina. Cik suami kata bagi nama Angelina. Oh, sedap ya. Kita letak nama Angelina. Bukan ni, bukan nama sebenar. Angelina bukan nama sebenar. Alhamdulillah, kita sambung 10 ayat terakhir. Surah Al-Kahfi pula ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca 10 ayat awal akhir. Supaya 10 ayat akhir. Minta maaf. Baca 10 ayat akhir surah Al-Kahfi pula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Subhanallah. Muslimin muslimat, sebagai tanda syukur, marilah sama-sama kita melantunkan Asma'ullahul Husna. Asma'ul Husna. Apa dia Asma'ul Husna? Nama-nama Allah yang mulia. Subhanallah. Saya kan beberapa hari lepas baru saya terfikir. Kan orang panggil saya UAH, Ustazah Asma' Harun. Asma' H. Harun. Tapi ada juga orang panggil saya Ustazah Asma'ul Husna. Tetapi rupanya tepat juga dengan UAH. Perasan tak? UAH sama ada Ustazah Asma' Harun ataupun UAH itu Ustazah Asma' Husna. Jadi dua-dua boleh panggil saya. Asma' Harun ataupun Asma'ul Husna. Masya Allah. Memang daripada kecil orang panggil saya Asma'ul Husna. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat, kita tahu Asma'ul Husna. Ada firman Allah, ada hadis Nabi. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka menyerulah, fad'uhu, serulah ataupun doalah, memintalah biha dengan nama-nama Allah yang mulia tersebut. InsyaAllah
bermula daripada hari Jumaat ini, saya sebut ni, hari ni hari Isnin, bermula daripada hari Jumaat ini, kuliah Riyadhus Shalihin kita akan digantikan dengan kuliah Asmaul Husna. Maksudnya 4 hari adalah kuliah Riyadhus Shalihin, kita akan baca kitab kita. Dan hari Jumaat, kita akan jadikannya adalah kuliah Asmaul Husna. Pada setiap hari Jumaat, saya akan memilih satu nama Asmaul Husna. Maka kita akan mulakan dengan nama Ar-Rahman. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan itu saya juga akan paksa diri saya untuk study, untuk murajaah, kitab-kitab yang mutabak dan sebagainya, untuk kita sama-sama membincangkan 99 nama cinta. 99 nama cinta, 99 nama Allah yang mulia. Masya Allah. Kan Nabi bersabda, Nabi bersabda, walillahi asma'ul husna. Bagi Allah nama-namanya yang mulia. Tis'atun wa tis'ina isman. 99 nama. Masya Allah. Mi'atan illa wahidan. 100 kecuali satu. Man asaha dakhala jannah. Siapa yang membaca, siapa yang menghafal, siapa yang memahami, siapa yang beramal dengan nama Allah ini, dakhala jannah. Dia pasti akan masuk syurga. Jadi permulaannya, mari sama-sama kita baca pagi ni. Biar setiap hari kita baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Muzillus Sami'ul Basir Hakamul Adl Al-Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadir Tadirul Muqaddimul Muakhirul Awalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawab Al-Muntaqimul Afur Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram Al-Muqsidul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani'ud Dar An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisul Rashidul Saburul Ladzi Laisa Kamislihi Syai'un wa Sami'ul Basir Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Alhamdulillah, subhanallah. Saya tengok di TikTok ramai duk komen. Teringat zaman sekolah dulu baca Asmaul Husna. Ya, boleh jadi ada orang lepas dah habis sekolah dia tak pernah baca Asmaul Husna lagi. Kecuali kalau dia hadir majlis ilmu yang dibacakan Asmaul Husna. Sedangkan kita dituntut untuk membacanya setiap hari. Kerana setiap kali kita menyebut 99 nama Allah itu, soalannya kita menyeru. Bila kita sebut Ar-Rahman, kita menyeru nama Allah yang Maha Pengasih. Lalu kita dapat kasih sayang Allah.
Boleh jadi datang direct daripada Allah kasih sayang. Boleh jadi kasih sayang itu datang daripada orang perantaraan yang memberikan kasih sayang kepada kita. Suami yang sayang kita, anak yang sayang kita, kawan yang sayang kita, mereka tidak mampu untuk menyayangi kita, melainkan Allah memberikan ke dalam hati mereka rasa kasih, lalu mereka kasih pada kita. Bila kita sebut nama Allah Ar-Rahim, pemurah. Allah sangat pemurah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Segala rizki yang Allah berikan, walaupun melalui perantaraan majikan kita, melalui perantaraan suami kita yang keluar bekerja, ia hakikatnya datang daripada Allah yang mengizinkan proses itu berlaku. Subhanallah. Bila kita sebut dalam Asmaul Husna Ar-Razak, Allah memberi rizki. Kita sebut nama Allah Ya Fattah, Al-Fattah, iaitu Allah yang Maha membuka. Allah yang bukakan jalan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala, nama Allah apa lagi? Allah Ya Mani', Al-Mani'. Ada nama Allah SWT maksudnya Al-Mani', iaitu yang Maha menghalang, yang Maha mencegah, menghalang dan mencegah kita daripada sesuatu keburukan. Allah Ya Wasi', yang Maha melapangkan. Allah yang mukmin, yang Maha tenang, yang memberikan ke dalam hati kita ketenangan. Allah Ya Qawi, yang Maha kuat, yang berikan kita kekuatan. Allah yang Matin, yang Maha teguh, yang memberikan kita keteguhan. Allah Ya Ba'is, Al-Ba'is, yang kita sebut nama Allah yang Maha membangkitkan. Allah lah yang bangkitkan semangat yang ada dalam diri kita. Subhanallah. Setiap nama-nama Allah, Asmaul Husna itu, kalau kita tengok maksud-maksud, itulah yang kita perlukan dalam kehidupan seharian kita. Jadi subhanallah, automatik bila kita baca Asmaul Husna, kita sedang memuji nama-nama Allah tersebut. Lalu insya-Allah daripada itu kita dapat 99, bukan 99 kebaikan, bahkan lebih tidak tergambar. Masya-Allah. Okey, tuan-puan muslimin muslimat. Saya sambung dulu kisah sebelum kita pergi kepada bab sujud. Siapa yang bertanya, hari ini bab apa Ustazah? Hari ini kita akan bincang tentang bab fiqh, iaitu bab sujud. Ini adalah rentetan daripada hadis yang kita baca daripada kitab Riyadhus Salihin. Masya-Allah. Kitab Riyadhus Salihin kita ni, Riyadhus Salihin. Ramai yang baru hadir ni. Kalau kita tengok ni ada lebih kurang dalam, kalau 5.6 campur 2.4, 7K. Bukan 8K. Kehadiran saat ini lebih kurang 8,000. Tadi 5.8, maksudnya 8,000 lebih yang sedang menonton secara live pada saat ini menerusi FB dan menerusi TikTok. TikTok dah berikan 2.5. Jadi sebenarnya siapa yang hadir pada kuliah Riyadhus Salihin minggu lepas, kita telah membaca satu hadis yang sahih dalam susunan kitab Riyadhus Salihin yang merupakan hadis yang ke-107. Kuliah Riyadhus Salihin kita dah 110 ni. Ini siri yang ke-100, siri yang ke-100 berapa ni? Masya Allah, bukan 110, dah banyak. Dah setahun lebih dah kita gunakan kitab ni. Ini kitab namanya Riyadhus Salihin. Maksud kitab ini ialah Taman Orang Saleh. Kitab Muktabar Imam Nawawi. Hari ini kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-171. 171. Setahun lebih dah. Setahun 3 bulan, setahun 4 bulan macam tu. Hadis susunan dalam kitab kita dah baca hadis yang ke-104. Ia merupakan hadis yang ke-13. Saya baca sepintas lalu ya. Nabi SAW bersabda. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud. Kerana sesungguhnya engkau tidak bersujud kepada Allah dengan sekali sujud. Melainkan Allah akan mengangkatmu satu darjat. Dan dengannya pula Allah akan menghapuskan satu kesalahan daripadamu. Setiap kali kita sujud, setiap kali itulah Allah angkat darjat. Dan setiap kali itu Allah mengampunkan, Allah memadam, Allah menghapuskan dosa kesalahan kita. Dan kita dah baca juga hadis sebelumnya berkaitan dengan sujud juga. Dan hadis sebelumnya juga berkaitan dengan sujud. Subhanallah. Yang mana seorang khadam ataupun pembantu Nabi bila bertanya dan meminta untuk hidup bersama dengan Nabi di syurga. Kan, ya Rasulullah, aku tak ada minta apa. Bila Nabi tanya, apa yang kamu nak? Apa yang aku inginkan adalah aku ingin hidup bersamamu di syurga. Apa yang Nabi suruh dia buat? Bantulah aku. Maksudnya untuk memastikan sahabat Nabi ni sama-sama di syurga. Nabi kata bantulah aku untuk kamu memperbanyakkan sujud. Jadi kita dah tahu antara laluan ataupun asbab ataupun ikhtiar kita untuk masuk syurga hidup bersama dengan Nabi adalah dengan memperbanyakkan sujud. Dan pada minggu lepas kita dah kupas berkenaan dengan sujud dalam beberapa sudut. Tetapi pada pagi ini kita akan tutup bab sujud ini dengan bincang bab fiqh sujud. InsyaAllah
tuan-puan, terutamanya sahabat-sahabat adik-adik ustazah ni, adik-adik ni yang muda-mudi ni, kita kena dengar, kita nak bincang pasal fiqh sujud. Persoalan-persoalan tentang sujud yang mungkin menjadi kekeliruan kita, was-was dalam hati kita. Masya Allah. Tapi saya nak sambung sikit cerita ni. Saya faham ramai yang kata, ustazah, saya nak kena mengundur diri sebab pukul 8. Saya perasan kalau pukul 8 je, akan turun sikit view sebab ramai yang hadir ini sebenarnya on the way dia pergi pejabat. Waktu pejabat start pukul 8, dia dah tak boleh nak dengar. Mereka akan tulis, ustazah mau undur diri, saya dah start waktu kerja, nanti saya dengar balik. Alhamdulillah, tak apa, tak ada masalah. Jadi anda boleh saja, jangan segan, jangan risau. Jadi terima kasih kepada yang bagi star. Sekarang dah 6 lebih, sama juga yang bagi semua, kerana setiap sumbangan anda itu kami akan manfaatkan untuk gerak kerja dakwah dan kerja amal. Alhamdulillah, Masya Allah. Okey, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Kisah Angelina. Kisah Angelina. Bukan nama sebenar. Tadi masa saya ceritakan tentang ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi tentang doa Ashabul Kahfi. Kemudian saya share bagaimana kaedah kami pun bila nak cari kedai makan, nak buat apa-apa keputusan atau tindakan, kan, nak fikir ilham ataupun idea apa saja, kita akan mulakan dengan ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan saya cerita sikit part tadi sebab ada yang baru masuk. Bagaimana ketika saya nak memilih tempat nak tuju, nak bawa anak-anak pergi bercuti dalam 2 hari yang lepas, Sabtu dan Ahad. Jadi kita pergi hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Saya pun baca doa ni, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita mula cari-cari. Sebenarnya proses cari tu dah beberapa hari sebelum. Sampailah saya jumpa satu tempat yang saya rasa best tempat ni. Sesuai bawa anak ni. Kan, subhanallah. Paling utama tempat ni ada privacy. Macam tu lah. Lepas tu saya tengok melalui, kan banyak macam-macam lah kan kalau kita nak dapat melalui online, book online. Macam-macam ni book online. Tapi ada perkara yang saya tak puas hati, saya kena call direct hotel tersebut untuk saya tahu kedudukan yang sebenar. Betul ke begini. Jadi bila saya hubungi, saya tanya apa yang saya perlukan tu, mula-mula tak ada. Kata tak ada. Tapi Alhamdulillah setelah saya cuba cari yang lain, hampir dah nak booking tempat lain, pihak hotel tu, pihak resort tu call balik. Dia kata boleh. Dan orang yang hubungi tak kenal pun saya sebab yang bercakap bukan Islam. Non-Muslim. Jadi dia tak kenal pun walaupun saya kenalkan nama saya, tak kenal. Bukan sebab, Ustazah Asmat kan, jadi dia call balik. Tak, bukan. Lepas tu, hari pertama saya sampai, saya jumpa dengan seorang wanita. Saya terkejut sebab dia free hair, yelah colour rambut dan dia non-Muslim. Bila dia tengok saya bertembung, dia staff di situ. Bila bertembung, lepas tu dia kata, dia sebut, dia tak sebut ya Allah lah sebab dia non-Muslim. Dia kata, Ustazah Asma. Saya kata, ya saya. Ustazah, saya. Dia pun macam menangis, lap air mata. Dia macam excited. Lepas tu dia kata, Ustazah idola saya sangat excited jumpa Ustazah, saya sangat suka. Dia macam sangat-sangat teruja, dia dah lupa dah orang keliling apa. Dia macam sampai macam angkat-angkat kaki macam tu. Excited. Macam tu. Saya kata, kamu Muslim atau non-Muslim? Saya non-Muslim, saya Kristian Ustazah. Tapi saya selalu dengar ceramah Ustazah. Kamu dengar melalui mana? Saya melalui TikTok Ustazah. Sebab itulah saya sebenarnya nak ucap terima kasih sangat pada TikTok. Sahabat-sahabat di TikTok, adik-adik di TikTok, siapa saja di TikTok. FB jangan terasa hati ya. Saya bermula di FB. Subhanallah. Kemudian kita pergi IG. Lepas tu, kita nampak FB dan IG hampir orang yang sama. Kebanyakannya orang ada IG, ada juga FB. Tapi TikTok ni ada sasaran orang muda-mudi. Walaupun orang kecam saya bila saya mula buat live di TikTok. Mula banyak begini sebab dia kata Ustazah dah bawa ramai orang pergi TikTok. TikTok tu banyak maksiat dan sebagainya. Tapi kita tahu di TikTok juga ramai orang jumpa kembali kehidupan yang sebenar sebagai Islam. Saya nak ucap apa? Terima kasih pada orang TikTok. Sebab di TikTok ini sangat aktif mereka cut kuliah dan mereka share balik. Dan sebenarnya non-Muslim yang banyak follow saya, sebenarnya saya dah jumpa ramai non-Muslim yang follow. Saya pergi, saya pergi klinik kesihatan, saya pergi mana-mana. Ada di kalangan India, di kalangan Cina. Kan? Di kalangan, saya sebut non-Muslim lah, lelaki ataupun perempuan. Ustazah ya, saya ada follow Ustazah di TikTok. Saya kata,
Ada kan yang orang pendek-pendek kat-kat. Orang Muslim ni, dia takkan dengar ceramah panjang. Dia bermula dengan dia dengar ceramah pendek-pendek. Jadi sebab itulah saya tak tahu siapa, dan minta maaf saya tak mampu nak pergi dekat akaun TikTok masing-masing. Tapi saya dapati di TikTok memang banyak sangat ada pihak ataupun individu yang memang nak ambil pahala, subhanallah. Mereka akan potong pada tempat tertentu dan mereka share mana yang mereka tersentuh hati. Jadi rupanya subhanallah, lepas daripada perjumpaan kali pertama, lepas tu dia pun sibuk sebab dia terapis di situ, urut-urut buat kerja terapis. Jadi saya pun tak sempat nak jumpa dia. Dan sebelum balik, saya pergi balik cari kat tempat ruang dia kerja. Saya kata saya nak jumpa. Angelina bukan nama sebenar. Bila saya pergi, kawan dia kata dia sedang kerja. Dia ada klien. Saya kata pukul berapa dia habis? Dia kata dia habis dalam pukul 1. Saya kata kalau macam tu, saya akan datang balik pukul 1. Walaupun dah check out pukul 12, tapi saya minta dengan pihak resort. Saya kata saya nak jumpa tu. Jadi alhamdulillah pukul 1 saya pergi, saya jumpa dia. Bila jumpa peluk, lepas tu kami dapat duduk. Lepas tu dia mula cerita. Dia kata, Ustazah, bila saya sambung belajar dan saya tak mampu nak habis, ini cerita kisah benar ni ya. Angelina bukan nama sebenar dan dia non-Muslim. Dia duduk depan saya, dia cerita, saat itu hidup saya jatuh pada titik yang paling bawah. Saya jatuh pada titik yang paling bawah. Dia sebut macam tu. Kehidupan saya saat itu jatuh titik paling bawah. Saya rasa sangat down, saya rasa sangat sedih. Saya rasa saya buat apa tak mampu ni. Tetapi dia cerita dengan air mata. Dan apa yang mengembalikan kekuatan saya ialah selawat. Dia sebut dengan pelat, salawat, macam tu, salawat. Saya kata salawat Nabi tu, sallallahu. Ya. Saya bukan Islam. Saya dengar macam-macam lagu, saya begitu begini. Saya dengar ceramah-ceramah yang non-Muslim daripada Barat. Sebab dia orang yang educated. Dia suka membaca dan dia suka mendengar. Lepas tu, Angelina bukan nama sebenar, dia kata, tapi bila saya dengar selawat, hati saya rasa tenang. Saya tidak tahu kenapa, tapi selawatlah yang mampu menenangkan hati saya. Saat saya berada di titik paling bawah, saya dengar bacaan selawat melalui YouTube. Itulah satu-satunya dia kata yang boleh beri saya tenang, yang boleh bagi saya kuat, yang boleh bagi hati saya jadi lapang semula. Saya dah nangis dah, saya kata selawat. Masya Allah, Allahu Akbar. Besarnya Allahu Akbar. Selawat tu. Walaupun non-Muslim yang dengar, walaupun dia tak faham, walaupun dia tak tahu lagi salawat itu apa, tapi Allah dah berikan satu ketenangan yang luar biasa. Lepas tu dia kata, bermula daripada itulah saya mula dengar ceramah-ceramah daripada ustazah Islam. Dan ustazah adalah orang yang saya dengar dan ustazah yang paling banyak yang saya dengar ceramah. Daripada ceramah pendek daripada TikTok sampai saya dengar yang panjang-panjang. Dia kata, lepas tu dia cakap apa? Daripada situlah saya mula cemburu, dia kata. Saya mula cemburu. Saya kata cemburu apa? Saya sampai menangis ustazah. Saya cemburu kepada orang Islam. Saya tengok orang Islam ambil wuduk. Saya kata kenapa saya tak ambil wuduk? Dan saya cemburu bila tengok orang Islam, kawan saya Islam solat, saya tak solat. Tuan-puan, ini seorang Kristian, bukan Islam. Dia bagi tahu saya dengan menangis. Dengan menangis. Saya ni bila tengok dia menangis, saya lagi nangis. Dia kata, Ustazah, dia panggil saya kakak. Kakak, saya kerja sama dengan Muslim. Bila saya tengok ada yang Muslim pergi solat, saya nangis. Saya cakap dalam hati saya, diorang solat, saya tak solat. Kenapa diorang saja yang solat, saya tak solat? Dalam hati saya meronta-ronta nak ambil wuduk dan nak solat. Saya pegang tangan dia. Kamu nak solat? Dia kata, ya, saya cemburu. Kenapa mereka solat, saya tidak solat? Saya nak juga solat. Kalau selawat sudah tenang, sudah tentu kalau solat lagi tenang. Tuan-puan, muslimin, muslimat, bayangkan ya. Hari ini ramai mana orang Islam tak solat.
Tetapi ada orang bukan Islam yang cemburu dan menangis bila melihat kita solat dan hatinya meronta-ronta nak solat. Saya kata, ya Allah, kamu nak solat? Ya. Kamu dah pernah solat? Tak, Ustazah. Sampai hari ini saya belum dapat solat. Saya tak tahu saya nak tanya siapa, saya malu. Dan apa yang saya buat, dia kata, dia dah buat. Saya dah beli buku-buku tentang solat. Tapi saya sudah wuduk. Sebab saya tengok dalam internet bagaimana cara nak wuduk. Jadi saya belajar wuduk dan saya sudah ambil wuduk senyap-senyap. Tapi solat saya tidak berani. Saya nak cuba belajar solat. Saya dah beli buku-buku tentang solat. Saya dah beli buku-buku tentang Islam. Saya nak belajar saja tentang Islam sebab saya rasa hati saya akan tenang. Kawan dia ada beberapa orang yang bukan Muslim, tengok saja perbincangan kami ni. Tengok je, dia nangis-nangis. Sampai dia bangun sebab dia kata, saya tak tahan, saya sedih. Saya sedih. Subhanallah. Lepas tu saya ambil nombor telefon, dia ambil nombor telefon saya kata, lepas ni kita pasti akan jumpa lagi. Saya memang kena jumpa dia waktu terdekat. Saya kata, insya-Allah, tentang kamu nak masuk Islam atau tidak, itu bukan kita tak nak bincang. Cuma Ustazah, saya cakap cuma saya nak bagi kamu rasa nikmat solat saja. Nanti kita akan jumpa balik. Saya akan share bagaimana cara solat. Kamu akan solat dengan saya. Masya Allah, muslimin muslimat. Sebab itulah saya kata macam, ya Allah, Allah datangkan saya ke resort ini. Walaupun ada cabaran-cabaran, asalnya saya dah cancelkan. Allah nak jumpakan saya dengan Angelina, bukan nama yang sebenar. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila dia kata dia cemburu dengan orang solat, dia cemburu tengok orang sekian-sekian, saya percaya itu adalah satu hidayah daripada Allah untuknya. Satu hidayah, satu petunjuk yang mana Allah ingin dia kembali kepada fitrah, iaitu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi ada lagi lah perbualan-perbualan kami berkenaan dengan tak panjang sebab dia pun tengah kerja. Dia tak boleh nak lama, kami pun nak kena bergerak. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi memang anak saya rakam momen tu, tapi saya berjanji sebab dia kata jangan, saya perlu rahsiakan, Ustazah tolong, sebab keluarga memang keluarga saya tak ada yang masuk Islam. Ini bukan satu yang mudah dan saya pernah cakap saya nak belajar tentang solat, family saya dah marah sangat. Jadi memang kena rahsiakan. Tapi momen itu memang saya rakam. Mungkin kita akan terbitkan dalam ubah suai, keluarkan wajahnya akan ditutup, suaranya diubah suai sikit sebagai satu perkongsian, membangunkan kembali jiwa-jiwa kita. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, yang sedang menonton lebih kurang 8,000 lebih, TikTok naik dan 3,000 lebih. Masya Allah, Allahu Akbar. Kan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan kisah itu memberi kita kekuatan dan inspirasi. Okey, jadi sekarang kita nak pergi kepada perbincangan fiqh sujud. Okey. Kenapa Ustazah lama sangat bincang pasal sujud ni? Dah berapa siri kuliah Riyadhus Shalihin pasal sujud saja. Subhanallah. Perasan atau tidak, dalam solat, semua yang lain tu satu je. Contoh, dalam satu rakaat, cuba perhatikan. Kita berdiri sekali, kita rukuk sekali, kita iktidal sekali. Tapi sujud 2 kali. Perasan atau tidak? Sujud 2 kali. Duduk di antara sujud pun 1 kali saja. Tapi kenapa sujud dibuat 2 kali? Masya Allah, kenapa sujud dibuat 2 kali? Faham tak maksud saya? Kan kita kira kalau solat, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Pada tiap-tiap rakaat, semuanya 1 kali. Berdiri 1 kali, rukuk 1 kali, iktidal 1 kali. Tapi bila sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud pun adalah 1 kali. Masya Allah. Di antara hikmah. Kalau cakap pasal hikmah ni kita memang boleh fikir. Tak perlu kita tanya pun hikmah ni apa hikmah, dan kita tak perlu, kita tak adalah sampai mempertikai. Minta izin minum air kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Minta izin. Okey. Bila kita sebut antara hikmah, ini disebutkan subhanallah oleh, mengapa kita sujud 2 kali? Allahumma salli ala Muhammad.
Okey, kita tahu subhanallah hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fakthiru du'a, rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ialah ketika sujud, justru perbanyakkan berdoa. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, waktu yang paling dekat hambanya dengan Allah adalah waktu sujud. Dan Nabi perintahkan apa? Maka justru perbanyakkan berdoa ketika sujud. Kita akan bincangkan beberapa persoalan tentang doa ketika sujud. Apakah hukum membaca Al-Quran ketika sujud dan rukuk? Apakah hukum membaca Al-Quran ketika sujud dan rukuk? Contohnya, ada orang dia kata, Ustazah, saya nak lamakan sujud. Lalu saya baca Qul huwallahu, Qul a'udzu bifalaq, Qul a'udzu binnas, saya baca ayat kursi, ataupun mungkin ada orang tahfiz dia nak baca Quran. Ataupun dia baca ayat Al-Quran ketika rukuk. Apakah hukumnya? Jawapannya adalah makruh. Makruh. Walaupun memang ada hadis Nabi melarang untuk dibacakan Al-Quran, tetapi hukumnya adalah makruh. Nanti kita akan tengok pendetailannya. Yang dilarang dibacakan ayat Al-Quran ketika rukuk, ketika sujud adalah ayat Al-Quran yang dibaca kerana baca ayat Al-Quran. Memang niat dia baca Al-Quran, maka hukumnya makruh. Tetapi sekiranya kita membaca ketika sujud ayat-ayat Al-Quran yang dalam bentuk doa, maka ia dituntut. Macam tu, faham ya? Macam Qul a'udzu bifalaq dan Qul a'udzu binnas, ia adalah doa, mohon perlindungan daripada Allah. Sebab itu Nabi memang suruh kita baca Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwizatain, iaitu dua surah perlindungan untuk kaedah ataupun sebagai satu cara kita berdoa mohon perlindungan daripada Allah. Jadi surah itu boleh baca. Antara doa yang daripada Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak lagi doa-doa daripada Al-Quran. Maka semua doa-doa daripada Al-Quran sangat dituntut untuk dibaca ketika sujud. Jadi jelas ya, siapa yang nak tanya persoalan tentang sujud boleh tanya. Subhanallah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Orang-orang soleh biasa akan mengambil yang panjang dalam sujud untuk memuji dan berdoa kepada Allah. Ketenangan akan dirasakan ketika bersujud. Jauh lebih tenang daripada segala-galanya. Jika ada masalah akan hilang apabila diluahkan dalam sujud. Bagaikan ia satu rahsia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Meluahkan segala masalah dan perasaan dalam sujud sambil menangis jauh lebih baik dan membahagikan berbanding meluah perasaan di tempat-tempat yang lain. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mengapa kita sujud 2 kali? Dalam setiap rakaat kita wajib bersujud sebanyak 2 kali. Okey, subhanallah. Ada seorang ulama menyebutkan, boleh tuliskan ni, antara hikmah kenapa sujud 2 kali. Dalam setiap solat, kalau kita perhatikan, semua rukuk lain kita buat 1 kali. Berdiri 1 kali, rukuk 1 kali, i'tidal 1 kali. Subhanallah, sujud 2 kali. Duduk antara 2 sujud pun 1 kali. Kalau atahiyat awal pun 1 kali. Sujud 2 kali. Seorang ulama muktabar yang besar menyebutkan, sujud pertama, kita mengisafkan bahawa kita diciptakan daripada tanah. Dan apabila kita bangun duduk antara 2 sujud, membawa maksud kehidupan kita amat sementara. Dan bila kita sujud kali kedua, mengisahkan bahawa kita kembali menjadi tanah. Ataupun kita akan kembali ke tanah. Okey, ini adalah seorang ulama di India, iaitu Abdul Al-Hayy Al-Laknawi. Ini saya rujuk kepada Ustaz Zulkhairi. Subhanallah. Soalannya antara falsafah ataupun hikmah. Hikmah sujud begitu banyak. Saya dah ulas dalam kuliah banyak sampai menangis-nangis. Siapa yang pernah dengar tentang penjelasan saya, kehebatan sujud dan sebagainya. Saya minta tim tolong cari balik. Saya kupas tentang sujud bukan dalam minggu lepas, yang sebelum-sebelum ni. Bagaimana perasaan yang perlu kita hadir ketika sujud.
daripada saat berdiri sampailah kita sujud. Kenapa hikmah dia, falsafahnya, perasaan kita. Dan itu adalah satu situasi, saya sebut secara live ni kepada tim, kamu sebenarnya kena cut bahagian tu. Sebab saat itu saya pun menangis, tim sahabat live pun menangis bila kita memahami dan menghayati falsafah sujud. Tetapi falsafah sujud yang saya share pada pagi ini adalah yang baru, tambahan ilmu juga bagi saya. Apa yang disebutkan oleh seorang ulama India yang hebat ini, antara falsafahnya adalah ketika kita sujud kali pertama, kita merendahkan diri dan merasai dan sedarkan diri kita diciptakan daripada tanah. Asal kita daripada tanah. Dan bila kita duduk sekejap, bayangkan ya, daripada sujud, kita diminta oleh Allah untuk duduk sekejap. Bila duduk, kita merasakan, bawakan perasaan kefahaman apa? Hidup kita hanya sementara. Kan duduk tu tak boleh lama. Sebab kita kena sujud semula. Sebab daripada tanah, kita pun bangun, dibangkitkan, bangun, duduk antara dua sujud, hidup sangat sementara. Kemudian kita sujud balik, falsafahnya adalah kita kembali semula ke tanah. Sujud pertama, kita daripada tanah. Kita duduk ibarat kita bangun, iaitu hidup. Hidup sangat sementara. Kemudian kita sujud kembali, falsafahnya adalah kita akan kembali ke tanah. Betul atau tidak? Bila kita mati, kita akan ditanam dalam tanah. Maksud daripada tanah, kita hidup dengan sementara, kita kembali semula ke dalam tanah. Allahu Akbar. Itu falsafah yang sangat indah. Jadi kalau dalam sujud selepas ini kita solat, kita boleh bawa falsafah itu pun dah cukup bagus. Dah boleh bawakan kehusyukan. Bila sujud, ya Allah, aku daripada tanah. Kemudian kita duduk antara dua sujud, kita berbaca Rabbighfirli warhamni wajburni. Sekadar itulah kehidupan kita sangat sekejap. Dan kita akan kembali semula ke tanah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Itu di antara falsafah sujud. Jadi apa yang perlu kita buat ketika sujud? Sebagaimana hadis Nabi, Nabi menuntut kita memperbanyakkan doa. Persoalannya, boleh tak kita baca doa dalam bahasa Melayu? Ataupun dalam bahasa Cina? Ataupun dalam bahasa India? Bahasa kita? Jawapannya boleh. Boleh kita baca doa sebanyaknya. Tetapi bacaan itu hanya di dalam hati. Dalam hati. Tak boleh dilafazkan. Tak boleh masa sujud tu, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak, rezeki yang luas. Ya Allah berilah kesembuhan, aku sakit ya Allah. Tak boleh. Tak boleh lafaz. Tapi boleh dalam hati. Masya Allah muslimin muslimat. Antara perkataan ayat-ayat dalam hati, kalau waktu sujud, kalau kita nak menangis, antara kalau ayat saya sendirilah dalam hati. Masa sujud tu, ayat yang saya akan sebut, yang saya lintahkan dalam hati, yang boleh buat menangis, saya akan sebut dalam hati lah. Sebab ada perkataan yang kita tak, dalam hati. Masa sujud tu, kita tahu waktu tu paling dekat. Paling rapat kita dengan Allah. Lalu masa kita sujud tu, kita pun sebut apa kita kata. Dalam hati saya share apa yang saya buat. Mungkin kalian dapat idea, dapat ilham juga. Saya akan mengadu, merintih dalam hati masa tu. Ya Allah, aku penat. Macam tu. Ya Allah, aku penat. Ya Allah, aku penat. Kadang-kadang dalam hati tu kan sebut, ya Allah, aku tak larat. Ya Allah, aku tak mampu. Sebab apa? Saya kalau boleh, saya tak nak merungut depan orang. Tak nak merungut depan staff. Yang saya ni penat. Yang saya ni tak larat. Saya tak nak merungut depan suami. Saya tak nak merintih ataupun mengadu. Ataupun sebut mulut ni tak nak selalu sikit mengungkit ataupun sikit-sikit mengadu dengan suami. Saya tak larat lah, saya penat lah. Jadi masa sujud tu lah, hati tu sebut apa? Ya Allah, aku penat. Ya Allah, aku penat. Ya Allah, penat. Ya Allah, aku tak larat. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, aku bimbang. Ya Allah, aku tak mampu. Subhanallah. Sebab kita muslimin muslimat, kalau kita mengadu pada manusia, kita nak cakap kita tak mampu, orang cakap apa? Mampu. Padahal kita rasa macam dah tak mampu dah. Kita rasa macam berat sangat dah. Subhanallah. Tapi bila sujud, dalam hati tu boleh mengadu macam tu dengan Allah. Dalam hati tu, air mata kita akan automatik nangis. Sebab kita rasa Allah lah yang paling faham kita.
Allah lah yang paling mendengar isi hati kita, dan hanya Allah yang boleh tolong kita. Yang sebenar-benarnya memang Allah saja boleh tolong kita. Manusia perantaraan. Kalau Allah tak izin, manusia tak boleh tolong kita. Kalau Allah izinkan, Allah akan bawakan manusia-manusia yang tepat, yang boleh angkat kita saat kita jatuh, yang boleh dengar luahan kita saat kita memerlukan, yang boleh memberikan pertolongan yang sebenar-benarnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Masa sujud tu, Masya Allah, muslimin muslimat, rintih dalam hati, ya Allah, dosa aku banyak, aku tak layak syurga-Mu ya Allah, tapi aku nak juga syurga-Mu. Ya Allah, dosa aku terlalu banyak. Dosa pada suami, dosa pada anak, dosa pada ibu, dosa pada ayah, dosa pada kawan-kawan. Dosa aku banyak, aku kotor ya Allah. Aku buat maksiat sembunyi ya Allah. Aku buat maksiat ya Allah dalam hati tu kan. Aku buat maksiat ya Allah, aku banyak dosa. Aku memang tak layak untuk syurga-Mu, tapi aku nak juga syurga-Mu ya Allah. Ayat-ayat macam ni kita nak sebut dekat lidah, tapi tak boleh dalam solat, batal solat. Tapi dalam hati kita boleh cakap dalam hati. Ada orang kata, Ustazah, susahlah nak cakap dalam hati. Puan-puan, kita kena latih bercakap dalam hati. Contoh, latihan tu boleh buat di luar solat. Bermula dengan contohnya kan, kita nampak ada orang susah, dalam hati kita sebut. Dalam hati lintaskan, ya Allah berilah dia, ya Allah senangkanlah dia, murahkanlah rezekinya. Contoh kalau kita pergi shopping komplek, kita keluar, kita tengok ada orang perempuan seksi, pakai ketat, pakai legging. Hari ni orang tua pun seksi. Dalam hati kita sebut apa? Nak sebut dekat mulut tak tersebut kan? Ya Allah berilah dia hidayah contoh. Tapi hati kita terus terlintas. Ya Allah berilah dia hidayah. Berikan juga pada aku hidayah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kesian dia. Dalam hati tu kesian. Bukan benci ya. Kita tak boleh benci orang. Kita benci perbuatannya saja. Lalu kita berdoa. Ya Allah kesian dia. Dalam hati tu terlintas kan? Masya Allah. Jadi bila kita dah biasa cakap dalam hati, nanti bila sujud, ia membantu kita untuk boleh cakap dalam hati. Mengadu pada Allah. Ya Allah, aku penat. Ya Allah, aku pun nak kahwin, dalam hati tu sebut. Ada minggu lepas ada yang mesej saya, Ustazah, saya nak kahwin tapi tak ada orang suka saya. Tak ada orang nak saya. Tapi naluri saya meronta-ronta saya nak kahwin. Meronta-ronta saya nak ada suami. Meronta-ronta saya tengok anak orang, saya nak ada anak. Kenapa Allah tak beri saya jodoh? Kenapa tak ada orang yang ni? Adakah saya tidak layak untuk siapa-siapa pun? Saya kata merintihlah dalam sujud. Merintih dalam sujud. Saya faham perasaan kamu. Tapi yang paling faham perasaan kamu adalah Allah. Merintih kamu dalam solat. Merintih kamu dalam sujud. Kamu menangis dalam sujud. Sekarang kamu menangis dengan Ustazah. Tapi menangilah dalam sujud. Allah akan beri dengan caranya. Allah akan aturkan. Allah akan mudahkan. Subhanallah. Mungkin asbab kenapa Allah belum beri, sebab Allah sangat merindui rintihan daripada kamu. Allah sangat merindukan kamu meminta dan kadang menangis dan penuh harap kepadanya. Allahu Akbar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi, antara persoalan fiqh yang kita bincangkan pada pagi ini, moga mendapat jawapan kepada muslimin muslimat berkaitan dengan boleh tak berdoa dalam bahasa Melayu. Jawapannya boleh, tapi dalam hati. Tapi apa saja doa daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi, kita boleh baca dengan kuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey. Kalau siapa yang tanya, Ustazah nak baca doa apa ni ketika sujud ni, doa apa ya? Saya sarankan bagi mereka yang tidak menghafal mana-mana doa yang Nabi baca ketika sujud, kalian boleh ulang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadis ini merupakan hadis yang sahih tentang kelebihan doa ini. Dan ini doa daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah antara doa yang disebut daripada hadis sahabat yang mana mereka sebut sesungguhnya di antara doa yang paling kerap Nabi baca, yang paling banyak Nabi baca, yang selalu Nabi ulang adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kepada adik-adik di TikTok, siapa sahaja yang baru nak belajar, Allahu Akbar, anda boleh cari dalam internet, anda boleh Google search Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca doa tu. Masya Allah.
Saya nak bacakan hadis yang sahih berkenaan dengan doa ini. Ada seorang lelaki, sahabat Nabi, subhanallah, badannya kurus kering, sehingga kan Nabi menggambarkan kurusnya seperti seekor burung yang kurus kering. Seekor burung yang kurus kering. Tuan-puan pernah tengok burung? Nanti Google search burung kurus kering. Anda boleh tengok kalau ada burung yang kurus kering sampai kulit tu nipis, nampak urat kulit burung. Tengok burung, anak burung ke ataupun burung yang sakit yang dah tak ada bulu. Sebab apa? Sebenarnya kulit burung ni sangat nipis. Kalau tak ada bulu, kita boleh nampak tulang dia, kita boleh nampak urat-urat dia. Tak percaya? Cuba ambil burung puyuh. Cuba sembelih, lepas tu cabut bulu, kita boleh tengok, halus, nipisnya dia punya ni. Nabi menggambarkan seorang sahabat Nabi yang sakit ni ibarat seperti burung yang kurus kering. Dia diuji dengan satu penyakit yang menyebabkan sakit dia tak sembuh-sembuh dalam tempoh yang lama. Sehinggalah satu hari Nabi pergi ziarah dia. Ini daripada riwayat yang sahih, dia sahih. Nabi pergi ziarah dia. Lalu Nabi bertanya, adakah kamu tidak berdoa kepada Allah? Adakah kamu tidak meminta dengan Allah supaya disembuhkan ni? Lalu, adakah kamu tidak berdoa, kamu tidak minta dengan Allah? Nabi tanya. Lalu sahabat Nabi ni menjawab, aku berdoa dan meminta dengan Allah. Dengan doa, tahu tak doa apa dia minta dengan Allah? Dia cerita pada Rasulullah, aku berdoa kepada Allah, Ya Allah, apa sahaja, ataupun Ya Allah, boleh ya, tim tolong carikan terus. Bila saya sebut je tentang hadis ni, tim kena tolong cari. Jangan tunggu saya bagi signal, jangan tunggu saya kata, tim tolong cari tak. Bila Ustazah, maaf ya, ini adalah pesanan untuk tim. Bila saya sebut tentang satu hadis, tim tolong cari sebab saya nak saya baca matan tu. Jadi dalam proses tu saya tak sebut lah, tapi encik suami akan bagi. Subhanallah. Sebab yang saya baca ni dalam bahasa Melayu, apa yang saya ingat. Mafhum. Muslimin muslimat, apa doa sahabat ni? Dia kata macam ni, ya Rasulullah, apa yang aku doa ialah, Ya Allah, apa saja azab di akhirat kelak untukku, maka turunkan terus di dunia. Doanya lebih kurang begitu. Tapi nanti kita baca matan hadis tu. Ya Allah, dia doa kepada Allah apa? Ya Allah, apa-apa azab yang akan dikenakan kepadaku di akhirat, turunkan terus saat aku hidup di dunia. Nabi bila dengar, Nabi tegur. Macam Nabi bukanlah marah, Nabi nasihat. Nabi kata, kenapa kamu berdoa dengan doa yang demikian? Sesungguhnya kamu pasti tidak akan mampu. Apa doa sahabat ni? Sahabat ni doa apa? Ya Allah, soalannya, apa-apa azab, dosa yang dia buat ni, biar Allah bagi cash dekat dunia. Jangan diazab di akhirat. Apa saja kesilapan dia, dosa kecil ke dosa besar, apa saja Allah nak marah, biar Allah bagi terus azab tu di dunia. Janganlah ditangguh ke akhirat. Itu doa dia. Ya Allah, apa saja azab yang akan dikenakan kepadaku, beri teruslah di dunia. Jangan kenakan di akhirat kelak. Sebab itulah dia sakit yang teruk sepanjang masa. Nabi kata, jangan. Kenapa kamu minta begitu? Lalu Nabi pun ingatkan dia, mohonlah kepada Allah dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi ingatkan dia, Nabi suruh dia baca doa ni. Doa tu maksud apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, atina, kurniakan kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan. Maksud hidup yang baik, hidup yang cukup. Hidup yang baik macam mana? Sihat, rezeki cukup, kasih sayang cukup, keperluan cukup. Hidup yang baik. Hidup yang baik. Subhanallah. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat juga baik, iaitu di syurga. Wa qina azabannar, dan lindungan pada azab api neraka. Dan ceritanya apa? Setelah sahabat Nabi ini beramal dengan doa tersebut, maka Allah berikan dia kesembuhan daripada penyakit. Dia sehat walafiat. Dengan sehat dia boleh cari rezeki. Daripada cari rezeki itulah hidupnya semakin baik. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi suruh kita minta dengan Allah untuk dunia dan untuk akhirat. Nabi larang untuk kita minta bahagian akhirat saja. Macam sahabat Nabi ni,
Dia kata seolahnya apa-apa azab, apa-apa Allah marah, bayar cash lah di dunia. Terus di dunia lah. Jangan tangguhlah di akhirat ya Allah. Apa-apa azab teruslah kat dunia. Nabi tegur dia jangan. Tapi bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi doa tu memang boleh cari di mana-mana saja. Memang banyak doa tu dalam internet, dalam Google dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi dapat sesuatu kan? Jadi tuan-puan yang masih ada lebih kurang 5K dengan 3.4K, jadi 5, 6, 7, 8. 8.4K yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan kita boleh beramal. Zuhur nanti ataupun duha ni, masa sujud, cuba baca, amalkan doa ini. Sebab dengan doa ini Allah akan berikan kita dunia dan akhirat. Dunia kita baik, akhirat kita baik. Dan itulah Islam, satu agama fitrah. Agama yang memahami keperluan manusia. Manusia bukan hanya untuk akhirat, manusia juga untuk ni. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Saya baca sepintas lalu. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang sahabat yang telah kurus bagaikan anak burung kerana sakit. Rasulullah SAW pernah tengok anak burung yang tak ada ni lagi, kurus kering. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu berdoa ataupun meminta sesuatu kepada Allah? Ia berkata, ya, aku berdoa meminta kepada Allah dengan doa, ya Allah, siksa yang kelak engkau berikan kepadaku di akhirat, segerakanlah untukku di dunia. Itu doa dia minta pada Allah. Ya Allah, siksa yang kelak engkau berikan kepadaku di akhirat, segerakanlah untukku di dunia. Rasulullah SAW bersabda, subhanallah, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Nabi kata, kamu tak akan mampu menanggungnya. Kamu tak boleh doa macam ni. Kan? Mengapa kamu tidak mengucapkan? Lalu dia kata, kenapa kamu tidak mengucapkan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka orang itu pun berdoa dengannya, lalu Allah pun menyembuhkannya. Lalu dia sihat semula. Maksudnya bagi orang yang sakit doa ini, bagi orang yang sedang susah, miskin baca doa ini, bagi orang yang sedang kehilangan baca doa ini, bagi orang nak jodoh baca doa ini. Doa ini merangkumi semua kebaikan yang kita nak di dunia ini terkandung dalam doa ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu saya selalu sebut, kalau kita malas macam mana pun nak berdoa lepas solat, sibuk macam mana lepas solat, nak cepat macam mana pun lepas solat, bagi salam, angkat tangan, baca doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca doa ni, tuan-puan sekalian. Kalau kita kelang kabut, sibuk macam mana, tak sempat ataupun malas, angkat tangan baca doa ini. Sahabat Nabi sebut, inilah antara doa yang paling banyak Nabi ulang dan Nabi baca. Alhamdulillah. Jadi itu baru satu persoalan tentang sujud, tentang berdoa ketika sujud. Tapi persoalan tentang sujud ada banyak yang telah kita hubungkan dalam kertas ni dan dalam buku-buku yang dirujuk. InsyaAllah sekian. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap, sehingga kita bertemu lagi dan kuliah Riyadhus Shalihin pada pagi besok. Riyadhus Shalihin ni kita ambil sempena nama kitab yang kita baca, iaitu Riyadhus Shalihin. Maksudnya taman Riyadh, taman-taman Shalihin, orang-orang yang saleh. Kitab Mutabar Imam Nawawi menghimpunkan hadis-hadis yang sahih Nabi SAW dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, merangkumi dalam kitab ini, merangkumi merangkumi ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Okey, sahabat-sahabat, sebagai penutup saya nak buat pengumuman sikit. Kepada sesiapa yang ingin bersama dengan saya menunaikan ibadah umrah pada awal September, pada 1 September, insyaAllah kita akan bertolak. Itu kita dah book, tapi kita masih buka balik. Sebenarnya kita nak bawa 3 bas, tapi kerana permohonan yang masih ada, kita nak buka sampai bas yang keempat. Dan mungkin bas yang keempat itu kalau tak dapat bertolak 1 hari bulan, mereka ini akan bertolak bersama dengan saya ataupun bertolak 2 bulan, 3 hari bulan. Jadi kita boleh adjust tu waktu, walaupun waktu yang berbeza, tapi kita boleh adjust supaya aktiviti apa semua tu sama. Jadi insya-Allah kita akan buat rombongan umrah bagi bulan 9, jatuh pada cuti sekolah ya. Pada awal bulan 9, rombongan umrah bersama dengan saya, Ustazah Asma Harun dan Encik Suami Ada dan pembimbing umrah. Jadi insya-Allah kita target sekarang ni dah hampir penuh untuk bas yang ketiga, lebih kurang dalam 120 orang. Jadi kita akan buka untuk bas yang keempat. Sebab tuan-puan sekalian, saya tak bawa, kami tak pergi umrah setiap bulan tak. Sebab hijrah travel ni
bukan target untuk umrah. Kita akan buka juga lepas ni untuk bawa jaulah ilmiah ke Turki, kan, ke Palestin kita akan buka, kemudian ke negara-negara ni lah. Mungkin ada yang nak pergi ke Jordan, Syria tu kita dah faham situasinya, ke Mesir, ke tempat-tempat bersejarah lain. Sebab itulah umrah selepas ini setahun kita akan buat 4 kali saja. Dan 4 kali tu insya-Allah saya akan ada sama. Sebab bila kita kata bulan 10 ada, bulan 11 ada tapi saya tak ada, sangat sikit, jemaah tu tak cukup untuk kita bawa, tak berbaloi untuk kita bawa. Jadi subhanallah, yang ada pada tahun ini 2 kali lagi, iaitu bulan 9 dan bulan 12. Jadi tahun depan kita akan keluarkan awal lagi tarikh umrah yang saya sendiri akan bimbing, saya sendiri akan bawa bersama dengan mutawih-mutawih yang berpengalaman. Masya Allah, setelah beberapa kali kita bawa ni, kita pun dah buat syarikat sendiri. Jadi insya-Allah waktu terdekat bulan 9 ni. Jadi dalam tempoh itu ada 4 slot khas bersama dengan saya untuk kuliah khas di masjid di Tanah Suci. 2 kali di Madinah dan 2 kali di Mekah. Jadi subhanallah, dan melakukan umrah bersama-sama. Jadi kepada anak-anak, bolehlah hadiahkan umrah bersama Ustazah Asma buat ibu ayah. Kepada warga emas yang uzur pun kami terima. Kami akan jaga, kami akan santuni. Sebab sekali pergi, tim yang akan pergi bersama lebih kurang dalam paling kurang 10 orang. Jadi tim saja 10 orang, campur mutawih dalam 5 orang, jadi 15 orang. Sebab itu alhamdulillah yang lepas-lepas ada anak-anak yang nak hantar ibu dan ayah bersama, kami terima dan kami uruskan. Yang wheelchair dan sebagainya, insya-Allah. Dan siapa yang nak bawa anak-anak pun kami terima. Saya faham ada ramai juga travel, banyak juga travel yang tak buka untuk anak-anak. Sebab apa? Yelah, bukan senang nak uruskan anak-anak ya. Jadi kami terima siapa yang nak bawa anak-anak, bahkan nak bawa baby pun boleh. Nak bawa baby, nak bawa anak kecil, nak bawa anak-anak sekolah, jadi boleh. Tinggal lebih kurang dalam 40 seat saja lagi, anda boleh hubungi nombor ini. Dah ada ke nombornya? Bagi saya baca, itulah maksud saya. Okey, maksudnya tim sebenarnya bila Ustazah, sebab saya tak tengok lagi share nombor. Tim kan hadir, bila Ustazah promote pasal umrah, tak perlu tunggu Ustazah. Kamu sendiri terus saja share. Macam tu. Kan, sebab saya tak nampak di TikTok nampak ni. Muslimi-muslimat pasal umrah, pasal haji dan sebagainya. Nombor 1 doa. Nombor 1 doa. Doa masa sujud tu. Doa lepas solat tu. Doa selepas baca tahiyat sebelum bagi salam. Itu waktu-waktu mustajab doa. Sebab doa boleh mengubah apa yang mustahil jadi tak mustahil. Yang kalau hari ni kita nampak, kita ni tak ada duit, lambat lagi, tak ada harapan. Macam mana kalau hati kita terlintas macam tu? Okey, ini nombornya Muslimi-muslimat, sila hubungi. Doa. Sebab kami dulu pergi umrah kali pertama pun masa kami tak ada duit. Kami tak mampu. Tapi bagaimana Allah izinkan kami pergi walaupun kami tak keluar sesen. Dan masa tu saya buka Ustazah Asma macam hari ni pun. Tapi menangi keinginan pergi umrah tu, nak tengok Kaabah tu, nak ziarah Nabi tu sangat kuat, meronta-ronta, nangis-nangis minta. Siap saya buat apa? Saya print gambar Kaabah letak dalam bilik. Bila nampak je, ya Allah, izinkanlah ya Allah. Akhirnya Allah jemput dengan caranya. Kami masa tu pun tak keluarkan duit walaupun 1 sen. Masa tu tak ada duit, anak kecil-kecil. Lepas tu fikir pula siapa nak jaga. Allah mudahkan semua. Dengan anak ramai kita tinggalkan pada orang. Sebab itulah bab nak jadi tetamu Allah ni, nombor 1 doa, minta sungguh dengan Allah. Subhanallah. Banyak cerita kalau saya nak cerita makcik-makcik yang susah-susah, orang susah, dia kata Ustazah sekian-sekian begini-begini. Lepas tu bila dia berdoa, dia kata betul Ustazah. Tak disangka-sangka ada orang ajak saya, taja saya sepenuhnya. Ruginya makcik tak doa sungguh-sungguh daripada awal dulu. Doa dulu muslimin-muslimat. Okey, hadiahkanlah. Antaranya kan sahabat-sahabat ada mak ayah yang sayang, kata suka Ustazah, mak ni saya hadiah untuk mak pergi umrah bersama Ustazah Asma contohnya lah ya. Saya bagi idea saja, mungkin itu boleh jadikan juga package umrah ini sebagai satu hadiah buat untuk orang tua anda. Okey. InsyaAllah pada 1 hingga 12 September masih lagi dibuka. Masya Allah, dan tempat sangat dah terhad. Cukup je 4 buah bas, kami terpaksa tutup sebab takut tak mampu nak santuni betul-betul. Okey. Nombor telefonnya adalah 011 568 66203.
Okey, ada dua nombor. Sahabat boleh tuliskan ya. Hubungi nombor ni 011 568 66 203. 011 568 66 203. Itu nombor pertama. Nombor yang kedua 011 568 66 167. Tengok tim pun baru letak nombor tu. Saya sebenarnya harap tim progresif ya, aktif ya. Sebab itu saya minta tim hadir kuliah saya. Sebab saya dah sebut, saya akan sebut je hujung tu. Sama ada hari tu nak promo umrah ke, nak promo apa ke, jadi semua kena cekap dan cepat. Nombor yang kedua 011 568 66 167. Itu nombor yang kedua. Jadi bolehlah hubungi segera sebab tinggal 1 bulan saja. Tak sampai 1 bulan dah ni. Tapi hari ni berapa? Hari ni 1 Ogos hari ni 2 Ogos. Hari ni 1 Ogos. Jadi ngam-ngam 1 bulan. 1 September bertolak. Dan insya-Allah kita cuba sedaya upaya ya untuk mencari tiket sebab sangat terhad. Tiket sangat terhad. InsyaAllah saya mendoakan sahabat-sahabat tuan-puan sekalian, Allah rizkikan untuk menjadi tetamunya di Tanah Suci. Alhamdulillah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Ada yang tanya Ustazah, boleh ke nak pergi umrah dengan Ustazah? Jawapannya boleh. Saya sangat mengalukan. Ada yang tanya Ustazah berapa harga? Ada 2 pilihan harga, ada 7,000 lebih, 7,200 macam tu 7,000, ada 7,400 dan ada 9,000 lebih. Jadi ada 2 pilihan harga, 7,000 lebih dengan 9,000 lebih. 8,500 bukan 9,000. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada 8,000 lebih, ada 7,000 lebih. Faham ya? Ada 7,000 lebih dengan 8,000 lebih. Jadi, bukannya 9,000 lebih 8,000 lebih saya rasa nanti apa-apa harga tu maksudnya harga bermula dari 7,000 lebih. Subhanallah, kita cuba bagi servis yang terbaik, hotel yang dekat supaya kita tak letih berulang-alik untuk selalu berada di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, pengisian-pengisian daripada para mutawif yang berpengalaman, dan kita pastikan amalan-amalan kita buat di Tanah Suci berdasarkan sunnah Nabi SAW, daripada hadis Nabi SAW, dan kita cuba buat pengisian yang terbaik. Umrah, tema kita adalah umrah mencari mardatillah. Umrah mencari mardatillah, iaitu umrah mencari redha Allah. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-puan, kita ada lagi tarikh bulan 12. Kalau tak, tahun depan kita akan keluarkan awal-awal jadual tahun depan 4 kali saja setahun. Kita akan buat 4 kali saja umrah. Tak banyak, bukan setiap bulan, bukan sebulan berapa kali, tak. 4 kali saja setahun. Alhamdulillah. Sekian. Sekali lagi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Dah baca? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang kata nak bawa mak. Jom bawa mak. InsyaAllah.